Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini kita akan sambung balik pengajian kita, tapi sebelum tu kita akan ulang kaji sedikit pengajian yang lepas berkaitan dengan pengenalan pentadbiran hal ehwal Islam di Malaysia. Baik, sedikit pengenalan yang kita sudah bincangkan di minggu lepas, iaitu berkaitan dengan kalau kita nak belajar, kalau kita nak tahu tentang pentadbiran hal ehwal di Malaysia, secara tak langsung kita kena melalui perbincangan berkaitan dengan sejarah kedatangan Islam sedikit, ya. Iaitu di sini saya bawakan, kita boleh lihat beberapa teori kedatangan Islam di Malaysia. Ada banyak teori daripada sejarawan, sama ada dia Islam itu datang pada kurun ke berapa, kurun ke 7, ya, mungkin kurun ke mungkin pada abad ke-7 Masihi, ataupun ke-8 Masihi, ataupun 9, ataupun pada 10 Masihi, ya, abad ke-10 Masihi. Jadi banyak teori di situ berdasarkan bukti-bukti yang pernah tercatat ataupun pernah dijumpai, ya, di tanah Melayu khususnya. Ada juga bukti-bukti yang dijumpai ataupun terdapat di luar daripada tanah Melayu. Seperti yang pertama ini antara teori kedatangan Islam yang paling awal, ya, sekitar abad ke-7 Masihi. Ada satu laporan tertulis pada waktu itu yang pernah dijumpai. Teori ini menyatakan tentang Islam itu datang ke tanah Melayu melalui peristiwa di Kanfu ataupun Canton, ya, pada sekitar abad ke-8 Masihi, iaitu berlaku pemberontakan orang Cina pada waktu tu di Canton terhadap pedagang-pedagang ataupun orang-orang asing yang berdagang di Canton pada waktu itu. Jadi penduduk di sana, di kalangan petani dan sebagainya, telah melakukan pemberontakan, dan akhirnya pedagang-pedagang yang berdagang di situ melarikan diri, bertibaran di seluruh dunia. Antaranya mereka ini pergi ke Kedah, ya. Kalau di sebelah Asia ni, di sebelah sini, ya, di sebelah tanah Melayu ni, pedagang-pedagang itu menuju ke Kedah dan Palembang untuk mendapatkan perlindungan atas pemberontakan yang berlaku di Canton. Jadi sejarah kemasukan Islam pada waktu itu yang pertama sekali mungkin berlaku pada abad ke-7, sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masihi. Ya, ini antara teori yang paling awal. Ya, jadi pedagang-pedagang yang datang daripada Canton itu antaranya adalah orang-orang Islam sendiri yang sudah berdagang di sana, kemudian melarikan diri ke tanah Melayu, antaranya ke Kedah dan Palembang. Ini antara teori terawal kedatangan Islam ke tanah Melayu. Ya, nanti kita akan lihat pengaruh-pengaruh pendakwah-pendakwah Melayu ni terhadap kehidupan umat Islam. Jadi kita nak lihat sejauh manakah pengaruh-pengaruh mereka ni pada waktu tu yang memberi kesan kepada sekarang, ya, Islam di Malaysia sekarang, ya. Seperti kita lihat kalau Islam tu datang daripada Canton ataupun pedagang-pedagang daripada Canton yang sudah Islam, mungkin pedagang tu daripada Arab ataupun mungkin pedagang tu daripada India dan sebagainya. Macam mana pula kehidupan Malaysia, umat Islam sekarang ni yang berpegang kepada pegangan mazhab Syafi'i contohnya. Adakah teori itu selari dengan catatan sejarah tersebut, ataupun teori itu adakah dia selaras dengan kehidupan masyarakat Islam pada waktu ini. Tapi kita tak nafikan teori itu berlaku. Mungkin mereka datang ke Kedah ataupun Palembang, tapi pengaruhnya
terhenti ke dan sebagainya, wallahu taala alam. Antara teori lain iaitu batu nisan di Kedah bertulisan Arab, tercatat tarikh kematian seseorang pada sekitar 291 Hijrah ataupun bersamaan 940 Masihi, yakni sekitar abad ke-9 pada waktu itu. Ini pun dah tercatat di dalam buku-buku sejarah, penemuan batu nisan. Jadi ini pun antara teori mungkin sejajar dengan kedatangan Islam daripada Canton tadi ke Kedah. Buktinya ada batu nisan yang dijumpai pada sekitar abad ke-9 Masihi. Antara lain, inskripsi tertua pada batu nisan di Pahang tercatat tarikh kematian pada 419 Hijrah bersamaan dengan 1028 Masihi. Ini kemudian berlaku. Ada juga teori yang mengatakan Islam tu telah bertapak ataupun Islam tu telah datang ke Malaysia melalui pendakwah-pendakwahnya ataupun pedagang-pedagang pada waktu itu di Pahang. Ini lewat sikit daripada teori kedatangan yang pertama tadi, iaitu lebih kurang dalam 300 ke 400 tahun kemudian. Batu bersurat Terengganu ni semua kita pernah mendengar. Ada dalam buku-buku sejarah. Ini kemudian lewat lagi batu bersurat Terengganu pada tahun 1300 Masihi. Wang Shilling di Kelantan bertarikh 1181 Masihi. Jadi teori-teori ini semua berdasarkan bukti-bukti yang pernah ada. Berdasarkan duit shilling, berdasarkan batu nisan yang dijumpai dengan tulisan Arab, berdasarkan dengan laporan daripada Canton. Mungkin ada kesinambungannya. Cumanya kita nak tengok nanti pengaruh mereka sejauh mana terhadap kehidupan masyarakat Islam sekarang ni. Kita tak tolak teori tu. Mungkin kemungkinan besar memang betul mereka datang seawal abad ke-700 Masihi. Abad ke-7 Masihi. Tapi mazhab apa yang mereka bawa? Contohnya kita nak telitikan perkara itu kemudian. Mazhab apa yang mereka bawa? Kalau daripada China, mungkin mazhab daripada China apa? Kalau daripada India, mungkin mazhab daripada Maliki. Mungkin daripada China, daripada, kalau teori mengatakan tak kisahlah Islam tu datang pada tahun bila sekalipun. Jadi pendakwah-pendakwah Islam itu datang ke Malaysia pada mereka ni di kalangan bangsa apa? Arab ke, ataupun India ke, ataupun China ke. Ada teori mengatakan datang daripada Arab. Ada teori mengatakan pendakwah-pendakwah datang daripada India. Tapi sebahagian besar sejarawan mengatakan pendakwah-pendakwah ini datang bersama barang dagangan, dan mereka ini kebanyakan datang daripada tanah Arab. Berdasarkan tulisan Arab di batu nisan, berdasarkan kepada mazhab yang dipengaruhi kepada tanah Melayu pada waktu itu. Kalau kita kata daripada India, mungkin mazhab mereka mazhab Hanafi, tapi kita sekarang menganut Syafi'i. Jadi mungkin teori itu tak boleh kurang sesuai. Boleh diketepikan. Tapi mazhab kita sekarang Syafi'i, jadi mana bangsa yang bermazhab Syafi'i pada waktu tu? Jadi pendakwah-pendakwah yang selari ataupun bertepatan dengan teori tersebut ialah pendakwah yang datang daripada tanah Arab. Kebanyakan mereka bermazhab Syafi'i, iaitu daripada Yaman. Okey, baik. Sebahagian besar sejarawan bersetuju, tapi kebanyakan sejarawan setuju pada abad ke-14 hingga ke-15 Masihi adalah memang Islam dah hidup ataupun dah datang pada abad ke-14 Masihi ke-15 Masihi. Ini sejarawan semua sepakat. Islam memang dah datang pada waktu tu. Islam tak akan datang kat Malaysia selepas daripada abad tersebut, sebab catatan sejarah memang banyak dan diakui oleh semua sejarawan, iaitu dengan kedatangan Islam secara rasminya ke negeri Melaka apabila mereka berdagang pada waktu itu ke negeri Melaka, dan dibentuk pula
hukum-hukum ataupun undang-undang Melaka pada waktu itu sebahagian besarnya daripada hukum-hukum Islam, ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh lihat dekat hukum kanun Melaka, ya, dan sebagainya. Jadi kat sinilah datangnya pandangan adakah pedagang tersebut daripada Arab ataupun India pada waktu itu, sebab kita sedia maklum India mungkin kedatangan Islam ke India lebih awal, ya, dan mereka pula dah menganut Islam dan mereka juga berdagang di Melaka, ya. Jadi dua-dua teori ni betul, tapi pengaruh kemudian tu yang lebih besar itu hasil daripada pedagang-pedagang daripada Arab. Melaka sebagai kuasa politik dan kuasa dagangan dan pelabuhan terkemuka, sedia maklum Melaka pada waktu itu merupakan suatu pusat dagangan terbesar di dunia, ya, pelabuhan terkemuka. Jadi sebab tu ramai yang cuba untuk menguasai Melaka daripada pihak baratnya dan sebagainya, ya, daripada British, ya, Portugis, apa lagi, Belanda, ya. Mereka ini dah beberapa kali Melaka dijajah oleh mereka dalam beberapa ketika, disebabkan Melaka kedudukannya pada waktu itu merupakan pelabuhan terkemuka di dunia pada waktu itu. Jadi mendapat rebutan di kalangan kuasa-kuasa besar pada waktu itu. Islam tersebar ke serata tanah Melayu. Jadi ni antara teori Islam datang ke Malaysia pada abad ke-14 hingga ke-15 Masihi, dan teori ini sangat kuat dan disetujui oleh kesemua sejarawan, ya. Tapi Islam bukan sekadar bertapak di Melaka sahaja, bahkan ke bahagian-bahagian tanah Melayu yang lain, seperti di Indonesia, di tanah Jawa, di Maluku, di Sulawesi, di Mindanao, di Sulu. Jadi sebahagian besar tanah Melayu ni dah didatangi dakwah Islam pada waktu itu, ya. Ke Melaka tu salah satu tempat, sebab Melaka merupakan pusat perdagangan. Jadi mereka yang bawa Islam pada waktu itu, pada masa yang sama mereka pun pedagang. Jadi mereka akan ke Melaka. Mereka menjadikan Melaka sebagai pusat dagangan, pada masa yang sama jadikan Melaka sebagai tempat penyebaran, ya, Islam. Jadi ni antara bukti-bukti yang kukuh yang tidak boleh ditolak oleh mana-mana sejarawan, iaitu termaktubnya hukum undang-undang Islam di dalam hukum kanun Melaka. Jadi Melaka pada waktu itu antara negeri yang paling moden, dan undang-undang mereka pun dikuatkuasakan terhadap rakyat mereka pada waktu itu serta pedagang-pedagang pada waktu itu, dengan wujudnya hukum kanun Melaka, di mana hukum kanun Melaka ini hasil daripada adunan hukum-hukum adat. Maksudnya orang Melayu pada waktu itu pun dah ada undang-undang, ya. Tapi bila Islam datang, Islam memperbaiki dan menambah baik dengan membawa undang-undang Islam pada waktu itu, ya. Ni antara sejarah yang menarik. Macam mana Islam tu boleh mempengaruhi istana, macam mana istana tu mempengaruhi seluruh rakyat Melaka pada waktu itu, dan akhirnya Islam tertegak pada waktu itu di Melaka, sehingga kan undang-undang berkaitan dengan pentadbiran Melaka pada waktu itu pun dipengaruhi oleh undang-undang Islam itu sendiri. Bermula pada Sultan Muhammad Shah, dan jadi hukum kanun Melaka ini dibentuk pada zaman Sultan Muhammad Shah, dan akhirnya disempurnakan oleh Sultan Muzaffar Shah. Ya, hukum kanun jadi hukum kanun Melaka disempurnakan, ditulis ataupun dibincangkan pada zaman Sultan Muhammad Shah, tapi akhirnya disempurnakan oleh Sultan Muzaffar Shah, di mana pembentukan itu masuklah beberapa intipati dalam agama, dalam mazhab Syafi'i. Pandangan-pandangan mazhab Syafi'i berkaitan dengan
berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan, undang-undang muamalah dan sebagainya, riba, jenayah, itu semua ada banyak dipengaruhi oleh undang-undang Islam yang bermazhab Syafi'i pada waktu itu. Kemudian ada juga hukum kanun Pahang, undang-undang Kedah, undang-undang 99 Perak, undang-undang Sungai Ujong, undang-undang Johor. Ya, undang-undang ni datang kemudian ya. Undang-undang ni pun jadi Pahang, Kedah semua dah ada undang-undang, tapi kebanyakan undang-undang mereka adalah undang-undang adat. Sama juga Johor dan Perak. Mereka ni dah ada undang-undang, tapi akhirnya mereka juga menerima pengubah suaian yang diberikan inspirasi daripada hukum kanun Melaka. Jadi undang-undang Islam pada waktu tu juga sudah dibentuk di dalam undang-undang negeri Pahang, undang-undang Johor dan sebagainya. Ya, mereka menjadikan hukum kanun Melaka tu sebagai panduan ya untuk pengubah suaian. Baik, hukum kanun Melaka digubal mengikut mazhab Syafi'i. Jadi ini antara teori yang kuat orang pendakwah yang pertama yang pertama yang memperkenalkan Islam di Malaysia ataupun tanah Melayu pada waktu tu adalah di kalangan orang-orang Arab, bukan di kalangan orang-orang selain daripada Arab. Mungkin juga ada, tapi pengaruh mereka tak kuat. Ya, pengaruh yang betul-betul kuat dan mempengaruhi undang-undang tempatan pada waktu itu adalah mereka yang berbangsa Arab. Buktinya mereka ini hasil hukum kanun Melaka tu daripada mazhab Syafi'i, bukan daripada mazhab lain. Contohnya kalau kita kata daripada India, sebagaimana saya bagi tahu tadi, kalau kata India, mungkin India ini bermazhab Hanafi. Jadi masalahnya kita dan hukum kanun Melaka pada waktu tu bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi teori kalau ada teori mengatakan orang India yang menyebarkan Islam di tanah Melayu ni mungkin kurang kuat, ya. Sebab mazhab kita mazhab Syafi'i, yang mana Syafi'i dianuti oleh orang Arab daripada negeri Yaman pada ketika itu. Jadi 4 bahagian yang boleh kita lihat daripada hukum kanun Melaka yang mana pengaruh mazhab Syafi'i diterapkan di dalamnya, di dalam hukum kanun Melaka, iaitu contohnya berkaitan dengan perkahwinan. Jadi adalah syarat-syarat wali, ya, ijab kabul, saksi, khiyar, talak, idah dan sebagainya. Jadi undang-undang perkahwinan di dalam hukum kanun Melaka pada waktu itu diambil daripada mazhab Syafi'i, ya, daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ya, yang kedua antaranya muamalat. Yang kedua antaranya muamalat. Muamalat yang ada di dalam hukum kanun Melaka pada waktu itu pun merupakan pengaruh daripada fiqh Syafi'i. Contohnya pengharaman riba, khiyar, wadi'ah dan lain-lain. Undang-undang muamalah pada waktu itu dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Yang ketiga, undang-undang keterangan, iaitu undang-undang yang berkaitan dengan perbicaraan di mahkamah pun mengikut undang-undang mazhab Syafi'i ataupun fiqh mazhab Syafi'i. Yang keempat, jenayah. Adanya jenayah murtad, jenayah zina, pembunuhan, qazaf, minum arak. Jadi dah ada undang-undang hudud, ada undang-undang qisas, ada undang-undang takzir pada waktu itu di dalam hukum kanun Melaka, ya, yang dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Jadi ini antara bukti Islam telah bertapak kukuh di negeri Melaka pada abad ke 1000, pada tahun ke 1400 Masihi hingga ke 1500 Masihi. Dan mazhab yang mempengaruhi pada waktu itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat dari sudut penjajahan, ya, penjajahan Inggeris di tanah Melayu, kita kena lihat juga sejarah penjajahan Inggeris ni sedikit sekali lalu, supaya kita supaya kita dapat lihat secara menyeluruh bangsa atau tanah Melayu ni pada asalnya dijajah oleh siapa yang banyak mempengaruhi tanah Melayu ni, ya.
Adakah yang datang tu Islam ataupun bukan Islam. Kalau Islam datang, sejauh mana pengaruh mereka, kalau bukan Islam, sejauh mana pengaruh mereka. Jadi kita kena lihat secara menyeluruh, ya. Hampir 500 tahun tanah Melayu dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun. Ini antara penjajah-penjajah yang menjajah tanah Melayu, ya. Sekitar 500 tahun dijajah tanah Melayu ni, ya, baik daripada Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun. Akan tetapi daripada banyak-banyak penjajah ini, penjajah Inggeris merupakan penjajahan yang paling memberi kesan kepada tanah Melayu. Contohnya, dari sudut undang-undang, tempatan pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh Inggeris. Kalau kita tengok, Belanda, Portugis dan Jepun, mereka menjajah, tapi pada masa yang sama mereka tidak mempengaruhi undang-undang tempatan pada waktu itu secara menyeluruh. Mereka lebih kepada mengambil hasil-hasil tempatan. Tapi Inggeris datang, dia bukan sekadar ambil je hasil kita, tanah Melayu ni. Pada masa yang sama mereka mentadbir tanah Melayu di bawah jajahan mereka, ya. Dan kebanyakan negeri-negeri atau kawasan-kawasan yang paling awal dijajah oleh Inggeris, iaitu antaranya negeri-negeri selat, ya, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, ya, pada waktu itu, ya. Jadi disebabkan kedudukan tiga negeri ini merupakan kawasan yang strategik dalam pelabuhan, dalam perdagangan. Jadi mereka lah antara negeri yang terawal menerima penjajahan Inggeris, ya. Contohnya Pulau Pinang, lepas tu Melaka, lepas tu Singapura, ya. Pulau Pinang pernah diserahkan kepada Francis Light pada 1786 oleh Sultan Kedah pada waktu itu, sebagai balasan membantu negeri Kedah ataupun Kesultanan Kedah dalam menghadapi Siam. Ya, jadi atas balasan daripada kemenangan tersebut, ya, maka Sultan Kedah memberi memberi ganjaran, ya, Pulau Pinang kepada Francis Light sebagai terhutang budi sebab membantu Kedah pada waktu itu daripada jajahan Siam. Ya, jajahan Siam ini merupakan satu negara yang kuat pada waktu itu, ya, yang mempengaruhi banyak bahagian-bahagian tanah Melayu, ya, sehingga kan kita terpaksa Sultan Kedah, Sultan pada waktu itu termasuk Sultan Kedah, terpaksa memohon bantuan daripada British, ya, untuk mengalahkan Siam. Memang kita kesal dengan tindakan tersebut, namun pada waktu itu mungkin Sultan Kedah dalam keadaan terpaksa, ya. Kita pun tak tahu kalau kita berada di situ, kalau kita berada di waktu itu, apa yang kita boleh buat. Okay. Memperkenalkan piagam keadilan pertama dan kedua dan ketiga. Daripada piagam-piagam inilah mereka membentuk undang-undang ataupun pentadbiran Inggeris di negeri-negeri selat, ya. Singapura pada 1819 diserahkan juga oleh Datuk Temenggung dan Sultan Hussein kepada Sir Stamford Raffles, pun diserahkan juga. Memperkenalkan undang-undang Inggeris, sedangkan telah wujud undang-undang tempatan dengan mengatakan undang-undang mereka lebih baik dengan menandatangani beberapa memorandum. Ini berlaku di negeri-negeri selat, antaranya Singapura, ya. Jadi Singapura itu salah satu daripada tanah Melayu pada waktu itu. Jadi Sir Stamford Raffles ni dan British pada waktu itu dah memperkenalkan undang-undang Inggeris di negeri-negeri selat dengan mengatakan undang-undang mereka lebih baik berbanding undang-undang tempatan yang sedia ada. Jadi menyebabkan ini antara pengaruh Inggeris di dalam undang-undang tempatan pada waktu itu, dan pengaruhnya sampai sekarang, ya. Melaka, kedudukan pertama pada 1795 hingga 1888. Kemudian datang kali kedua melalui perjanjian Inggeris Belanda pada 1824. Jadi dua kali Inggeris datang ke Melaka
dan mereka juga mempengaruhi pentadbiran Melaka pada waktu itu. Di mana undang-undang pada waktu itu, sewaktu kedatangan Inggeris, Melaka dah ada undang-undang adat, dan ada sedikit pengaruh undang-undang Belanda, ya. Akhirnya piagam keadilan diperkenalkan dan memberi kesan kepada negeri-negeri selat yang lain. Jadi beberapa piagam diperkenalkan dan akhirnya disempurnakan pada piagam keadilan, dan undang-undang tu diseragamkan di seluruh negeri selat tadi tu, Pulau Pinang, juga Singapura serta Melaka. Ini antara kemasukan ataupun pengaruh Inggeris di negeri-negeri selat, ataupun kalau dari sudut tanah Melayunya, Semenanjung Malaysia ni, Semenanjung Tanah Melayu ni, di antara 3 negeri yang menerima pengaruh Inggeris paling awal. Mereka awalnya dijajah dan akhirnya dipengaruhi sistem pentadbiran mereka dan sebagainya. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Kemudian Inggeris melebarkan sayapnya dengan mempengaruhi beberapa negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ni ataupun Semenanjung Tanah Melayu ni. Kita lihat dari skop Malaysia saja, ke negeri-negeri Melayu bersekutu, atau protected state, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi kebanyakan negeri-negeri dekat Semenanjung Malaysia ni pada waktu itu sudah mempunyai undang-undang sendiri. Ya, dah ada undang-undang adat ataupun undang-undang tempatan pada waktu itu, yang berdasarkan undang-undang adat Melayu, dan ada juga dalamnya undang-undang Islam. Namun di bawah perjanjian antara Raja-Raja Melayu dan Inggeris, Inggeris meminta, jadi dia mempengaruhi pentadbiran negeri-negeri Melayu pada waktu itu secara halus, dengan menjadikan pegawai-pegawai mereka ni sebagai penasihat sultan pada waktu itu. Maksudnya kalau ada apa-apa tindakan sultan yang hendak dilakukan, jadi sultan kena minta nasihat daripada mereka, seolah-olah mereka lebih besar, tapi tak nampak mereka tu sebagaimana besar, sebagai mereka hanya seperti penasihat. Ketua masih lagi sultan, tapi tindakan sultan kena minta nasihat daripada mereka. Jadi ni antara rintitan-rintitan pengaruh Inggeris ke tanah Melayu melalui nasihat-nasihat daripada pegawai-pegawai Inggeris pada waktu itu. Kemudian mahkamah diwujudkan mengikut pentadbiran Inggeris. Jadi disebabkan sultan kena minta nasihat daripada pegawai Inggeris pada waktu itu, jadi pentadbiran mahkamah diwujudkan pun mengikut nasihat daripada pegawai Inggeris yang menjadi penasihat pada waktu itu kepada sultan, ya. Dan yang ketiga, yang lambat sedikit menerima pengaruh Inggeris, iaitu negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu seperti Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Antaranya rundingan antara pihak British dan Siam untuk mendapatkan beberapa negeri di bawah jajahan Siam pada waktu itu, seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah, ya, melalui perjanjian Bangkok, ya, dengan bersetuju menerima pegawai Inggeris sebagai penasihat. Sama juga, ya, sultan-sultan pada raja-raja pada waktu itu terpaksa menerima pegawai Inggeris sebagai penasihat, ya, dengan janji mereka tidak akan campur tangan hal ehwal berkaitan hak adat Melayu. Mereka pada awalnya berjanji tidak campur tangan hal ehwal berkaitan adat Melayu dan agama Islam, tapi sedikit demi sedikit undang-undang Melayu diketepikan. Ya, ini antara undang-undang yang diperkenalkan, seperti enactment undang-undang sivil, ordinance undang-undang sivil, ya, memperkenalkan common law dan equity ke negeri-negeri di bawah jajahan mereka, ya. Dan akhirnya 1950 kedua-duanya diganti dengan ordinance undang-undang sivil 1956 dengan melibatkan negeri-negeri selat, ya. Jadi mana-mana undang-undang pada waktu itu, ya, undang-undang sivil pada waktu itu digantikan dengan ordinance undang-undang sivil 1956, termaktub undang-undang ini kepada negeri-negeri Melayu bersekutu, tak bersekutu serta negeri-negeri selat, semua pakai undang-undang yang sama. Sifat undang-undang Inggeris ni, dia mengisi lakuna yang ada. Contohnya, kalau ada undang-undang yang tidak
tidak dijelaskan, perkara itu tidak dijelaskan dalam undang-undang, ya, itu dinamakan sebagai lakuna ataupun kekosongan, sama ada nak ikut undang-undang mana, maka undang-undang Inggeris akan digunakan. Jadi pada waktu itu undang-undang Islam tidak ada kelebihan, ya, bukan mereka nak rujuk undang-undang Islam, tapi mereka terpaksa rujuk undang-undang Inggeris untuk mengisi undang-undang yang tidak ada lagi pada waktu itu. Contohnya sesuatu perkara berlaku, maka tak ada undang-undang yang nak dirujuk, maka kena rujuk undang-undang Inggeris. Baik, itu sedikit. Jadi kita tahu bahawasanya tanah Melayu ini, kita cuba fokus kepada semenanjung Malaysia saja. Ya, mereka sudah menerima Islam lebih awal daripada pengaruh penjajah-penjajah British ataupun Belanda ataupun Portugis dan sebagainya, ataupun Siam. Ya, mereka dah terima Islam awal berbanding penjajah-penjajah ni. Ya, namun pengaruh masa itu mungkin belum kuat. Jadi kalau kita lihat pada undang-undang tempatan yang sedia ada di setiap negeri-negeri di Malaysia ni pada waktu itu, kebanyakannya digubal mengikut undang-undang tempatan, iaitu undang-undang adat Melayu, serta ada juga undang-undang Islam. Namun akhirnya undang-undang itu diketepikan. Apa yang dipakai? Undang-undang Inggeris. Ya, dengan kebijaksanaan penjajah Inggeris pada waktu itu, mereka tidak mungkin tidak mempengaruhi secara kasar seperti berperang ke dan sebagainya, tapi mereka mempengaruhi secara halus. Ya, contohnya perjanjian Bangkok, macam mana kita sebahagian negeri di semenanjung Malaysia ini nak melepaskan jajahan daripada Siam, terpaksa mereka minta bantuan daripada pihak Inggeris. Akhirnya bila termakan budi, maka terpaksa diserahkan Pulau Pinang contohnya, terpaksa mengikut kehendak Inggeris pada waktu itu, iaitu dengan menempatkan penasihat-penasihat kepada Sultan. Ya, mana-mana tindakan Sultan pada waktu itu terpaksa mengikut telunjuk penasihat Inggeris. Ya, akibat daripada termakan budi dan sebagainya. Ya. Okey. Jadi sedikit berkaitan. Jadi akhirnya undang-undang Islam itu disempitkan. Disempitkan sehinggalah terbentuk tanah Melayu pada waktu itu sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ya. Digabungkan tanah negeri-negeri Melayu bersekutu dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, serta negeri-negeri Selat di bawah satu bumbung, di bawah satu payung, iaitu tanah Melayu pada waktu itu. Ya. Jadi tapi pengaruh Inggeris di dalam undang-undang ataupun pentadbiran itu lebih besar berbanding pengaruh daripada undang-undang tempatan dan undang-undang Islam. Sehinggalah pada 1956, apabila orang Melayu ingin menuntut kemerdekaan, maka perlu dibentuk suatu undang-undang yang menyeluruh, yang merangkumi seluruh tanah Melayu pada waktu itu, supaya seragam dan selaras semua ikut undang-undang tersebut. Itu yang dinamakan dengan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan yang digubal oleh Suruhanjaya Red. Ya, yang Suruhanjaya Red ni, yang sedihnya pada waktu itu dibincangkan di kalangan mereka-mereka yang bukan daripada orang-orang tempatan. Kecuali ada seorang yang mewakili Islam pada waktu itu. Ada seorang hakim daripada Pakistan, dia orang Islam, dia yang membantu sedikit meletakkan asas agama Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan.
Adapun orang-orang Melayu Islam pada waktu itu tidak ada terlibat secara langsung di dalam perbincangan tersebut. Ya, mereka hanya membentuk memorandum sahaja, tapi dibincangkan oleh pihak-pihak penjajah ni, ya, ataupun yang diketuai dengan Lord Reid. Jadi pada 1996 dibincangkan bagaimana nak membentuk sebuah perlembagaan. Akhirnya 1957 negara merdeka dan perlembagaan persekutuan diperkenalkan. Baik, saya rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita akan bincangkan lagi pada masa akan datang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Ya, jadi sedikit perbincangan tadi harap dapat membantu pelajar macam mana pengaruh Islam di Malaysia ini berkembang, ya. Adakah perkembangan mereka itu baik ataupun sebaliknya, ya, adakah diganggu gugat ataupun tidak. Jadi kita boleh simpulkan bahawasanya perkembangan Islam, undang-undang Islam diganggu gugat dengan kedatangan penjajah-penjajah Inggeris pada waktu itu. Tapi alhamdulillah masih boleh diselamatkan, ya, sampai sekarang. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.